Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Maisa, nombor matrik I193041118. Tajuk buku yang akan saya ceritakan pada hari ini ialah Cinta Tanpa Syarat, hasil tulisan Syukri Azizan. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang penulis. Syukri Azizan atau nama sebenarnya ialah Ahmad Syukri bin Azizan. Beliau dilahirkan pada 7 September 1991 dan berasal dari Keluang, Johor. Beliau telah mendapat pendidikan di Sekolah Rendah Felda Kahang Barat, kemudian berpindah ke Sekolah Rendah Kampung Tengah, Keluang. Seterusnya, beliau bersekolah ke Sekolah Menengah Sultan Abdul Jalil dan berpindah sekali lagi ke Sekolah Menengah LKTP Kahang Timur, Keluang, Johor dan mendapat keputusan cemerlang SPM pada tahun 2008. Sejurus selepas SPM, beliau menyambung pelajaran ke Kolej Matrikulasi Johor dan meneruskan lagi ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kimia. Kini beliau sedang menyambung di Open University Malaysia dalam Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Beliau telah mula menulis sejak dari tahun 2011 dan telah berjaya menghasilkan 11 buah buku setakat novel ini diterbitkan. Kini, beliau adalah editor Sentap Press Sendirian Berhad yang beroperasi di Shah Alam, Selangor dan juga merupakan penulis serta admin tetap Tarbiyah Sentap. Sekarang, saya akan teruskan dengan menceritakan mengenai sinopsis novel ini. Syukri merupakan seorang budak Felda yang berpindah ke kawasan bandar kerana perkahwinan ibu dan ayah tirinya dan terpaksa menempuh pelbagai kejutan budaya di bandar. Syukri dilahirkan sebagai anak tunggal yang menjadikan kehidupannya kesunyian hingga terpaksa mencari identiti diri sendiri. Pada masa yang sama, dia juga tercari-cari kepingan memori misteri yang masih kabur dalam ingatannya. Akibat krisis keluarga dan tersalah pilih kawan, dia mula terjebak dengan kumpulan kongsi gelap. Dikhianati kawan. Bukan itu saja, bahkan dia juga mempunyai kebencian yang mendalam terhadap ayah tirinya. Seterusnya, dia dibuang sekolah yang akhirnya membawa kepada keraguan tentang Tuhan hingga tahap mencabar kewujudan Tuhan itu sendiri. Ketika itu, Puan Jamiah iaitu Ibu Syukri semakin buntu dengan kelakuan anak tunggalnya itu. Apatah lagi setelah mengetahui anaknya itu telah dibuang dari sekolah. Tidak lama kemudian, Syukri telah berpindah ke sekolah baru. Di sekolah baru ini, Syukri bertemu dengan Ustazah Rosiah, seorang guru pendidikan Islam di kelasnya. Sifat skeptikalnya terhadap golongan agamawan yang dirasakan belagak alim sedikit demi sedikit terhakis, terutamanya selepas pertama kali berbual secara peribadi dengan Ustazah Rosiah. Sejak dari peristiwa tersebut, Syukri sudah mula berubah dan pulang ke pangkal jalan. Di pengakhiran cerita, Syukri telah berkahwin dan beliau menjadi seorang penceramah bebas. Pengajaran yang kita dapat pelajari dari novel ini ialah kita perlulah menghargai, menghormati serta mengasihi ibu bapa selagi mana mereka masih hidup. Walaupun mereka melakukan kesalahan, kita sepatutnya sentiasa memaafkan mereka tanpa sebarang syarat. Memang benar ia amat sukar, tetapi sedarlah bahawa lagi sukar jika kita tidak mencuba. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai masa yang banyak. Hal ini kerana kita tidak mempunyai masa yang banyak dengan mereka. Oleh itu, selagi mana mereka tidak menyuruh sesuatu yang melanggar perintah agama, maka patuhilah mereka sepenuh hati.
Selain itu, sedarlah bahawa Allah telah memberikan hidayah kepada kita setiap hari. Bukan hanya kita kepada kita setiap hari, bahkan hanya kita saja yang tidak sedar. Contohnya, jika kita tidak pernah solat, Allah telah memberikan hidayah dengan cara kita mendengar azan, ataupun jika kita tidak menutup aurat, Allah telah mempertemukan kita dengan orang yang sentiasa menutup aurat. Dari sinilah kita perlu sedar bahawa kita sebenarnya sudah diberi hidayah oleh Allah, namun hanya diri kita saja yang tidak mau berubah lagi. Seterusnya, hormatilah setiap guru-guru kita di sekolah, universiti ataupun di mana saja. Ketahuilah bahawa mereka adalah manusia. Manusia yang Allah muliakan dengan ilmu. Kita haruslah hormati mereka walaupun mungkin kita tidak suka kepada mereka. Hal ini kerana mereka telah banyak berkorban kepada kita semua sebagai pelajar. Kita perlu membuang perasaan benci terhadap mereka, kerana jika kita bencikan seseorang, kita tak akan nampak segala kebaikan yang mereka telah melakukan. Sebaliknya, hanya nampak keburukan sahaja. Dan ingatlah bahawa salah satu kunci syurga ada pada seorang ibu, dan kunci keberkatan ilmu ada pada seorang guru. Akhir sekali, kita tidak boleh berputus asa kepada Allah dan diri sendiri. Sebesar mana pun masalah yang sedang kita hadapi, kita haruslah menyelesaikannya dengan cara yang baik, kerana jika kita lari daripada masalah tersebut, ianya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, malah berkemungkinan akan menjadi lebih teruk. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.